Yang saya persilakan Yang Berhormat Kempas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muafakat Johor. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Kempas ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana diberi peluang mengambil bahagian dalam persidangan ini. Pertama-tamanya, mewakili rakyat Kempas, kami merafak sembah, menjunjung kasih, mengucapkan selamat pengantin baru kepada Tengku Mahkota Johor Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim dan Cik Puan Khalidah binti Mustamam. Keduanya, Kempas merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada pasukan Johor Darul Takzim di atas kejuaraan mereka di dalam pertandingan Liga Bola Sepak Malaysia dan masuk ke pertandingan akhir di Piala Malaysia. Kempas juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar yang telah membentangkan belanjawan bersifat inklusif untuk tahun 2015 yang insya-Allah akan dapat memperkukuhkan lagi kekuatan negeri Johor Darul Takzim sebagai kuasa ekonomi selatan atau Southern Economic Powerhouse dengan izin. Ini akan memungkinkan kedudukan negeri Johor Darul Takzim sebagai sebuah metropolis, iaitu satu pusat ekonomi, politik dan budaya yang penting bagi negara dan hub penting untuk rangkaian dalam hubungan perdagangan dan komunikasi antarabangsa selari dengan aspirasi kerajaan persekutuan menjelang 2020. Kempas melihat kesinambungan dalam usaha-usaha kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam mencorakkan satu ekonomi yang mapan bagi negeri Johor, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkasa dan merakyatkan kerajaan dan melahirkan modal insan berhemah dan berkemahiran tinggi. Belanjawan 2015 diharapkan dapat membolehkan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat kekal dalam ingatan sebagai kerajaan oleh rakyat untuk rakyat. Dalam masa yang sama, bila kita meletakkan fokus menjadikan negeri Johor sebagai destinasi pelaburan pilihan, kita harus secara serius melihat kepada implikasi pelaburan ini kepada negeri Johor Darul Takzim. Semestinya kita melihat kepada timbal balik atau reciprocity dengan izin akan pelaburan-pelaburan ini kepada rakyat negeri Johor terutamanya. Pelaburan-pelaburan yang kelak akan menghasilkan kesan yang negatif haruslah dilihat semula walaupun ianya berjumlah jutaan ringgit jika rakyat negeri Johor Darul Takzim terus dinafikan hak-hak mereka. Kita sudah pun melihat kesan-kesan yang negatif dengan pelaburan yang sedia ada. Izinkan saya menghuraikannya di dewan ini. Tan Sri Speaker, hari ini di serata dunia, kita dapat melihat berlakunya penjajahan alaf baru iaitu modern day colonization dengan izin. Ianya membabitkan syarikat-syarikat asing yang mengambil alih dan memajukan tanah-tanah. NGO Grain iaitu sebuah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang menggalakkan pengurusan yang mapan dan penggunaan kepelbagaian biologi pertanian telah melaporkan beberapa negara di Asia dan negara-negara Teluk telah memperoleh berjuta-juta hektar tanah pertanian yang subur terutama di Afrika. Syarikat-syarikat ini dan negara-negara termasuk Amerika Syarikat, negara-negara Eropah dan negara-negara yang semakin meningkat ekonomi seperti Brazil, Rusia, India dan China semuanya terlibat dalam pembelian tanah secara rakus. Berjuta-juta hektar tanah ladang serta hutan dan tanah gambut ini telah dengan cepat menjadi ladang soya, kelapa sawit dan tanaman kontan lain. Pelaburan boleh bertukar menjadi penjajahan alaf baru jika ianya tidak dikawal selia dan dibiar beroperasi tanpa perhatian teliti. Yang membezakan pengambil alihan tanah secara global ini dengan yang berlaku di Johor Darul Takzim ialah ianya melibatkan hartanah pesisir pantai yang memungkinkan ancaman kepada persepandanan dan keselamatan negeri Johor Darul Takzim dan juga kerajaan persekutuan. Dan yang lebih menyedihkan, tanah-tanah ini dijual dengan status hak milik bebas. Pemilik bebas untuk mengendalikan tanah itu, ia boleh dijual, disewa, dipindah milik dan boleh juga melibatkan pelbagai urusan yang kadang-kala
sukar untuk dijangkakan. Tan Sri Speaker, kita sedia maklum kawasan pesisir pantai Selat Tebrau dari Permas sehingga ke link kedua telah diambil alih untuk dimajukan oleh syarikat-syarikat asing. Pembangunan ini merangkumi hartanah komersial dan penginapan. Ianya melibatkan pesisiran pantai sejauh lebih kurang 45 km kalau diukur melalui pesisiran pantai. Syarikat-syarikat milik asing ini yang ada usaha sama dengan entiti-entiti tempatan seperti Kumpulan Persana Rakyat Johor turut menjalankan kegiatan penambakan tanah untuk meluaskan tanah milik mereka untuk tujuan membangunkan projek-projek mewah yang tidak mampu dimiliki oleh anak negeri sendiri. Kempas sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kerana telah mengambil kira ucapan kami pada 11 hari bulan November 2013 di dalam Dewan Yang Mulia ini supaya a clear demarcation dengan izin atau sempadan yang jelas diwujudkan untuk pembangunan asing berimpak tinggi supaya ianya terhad di suatu kawasan sahaja dan bukan bersepah di Bandaraya Johor Bahru ini. Kawasan tersebut perlulah dipantau dan dengan baik demi kedaulatan negara dan disediakan polisi yang khusus untuk mengurangkan kesan negatifnya terhadap sosio-budaya tempatan. Dalam erti kata lain, pembangunan yang dijalankan insya-Allah oleh KPRJ dan syarikat yang bersama ni, ya, kalau diurus setia dengan baik, ia akan datang hasil yang baik untuk rakyat dan negeri Johor. Tan Sri Speaker, sekali lagi diulangi, Kempas tidak sekali-kali menolak pembangunan bagi negeri Johor Darul Takzim. Jauh sekali menidakkan lonjakan ekonomi yang boleh dinikmati oleh rakyat jelata di peringkat negeri dan persekutuan. Kempas menyokong penuh dan akan memainkan peranan bersama untuk melihat Johor mencapai tahap sebagai the new economic powerhouse dengan izin. Tetapi dalam masa yang sama, Kempas tidak mahu melihat senario ini sebagai satu ancaman penjanjahan di zaman serba moden dan canggih ini. Kita perlu manage the development dengan izin supaya seperti yang di Singapura, pelabur masih lagi tertakluk kepada polisi kerajaan dan bukannya bebas sehingga mereka ingat diri mereka lah yang penakluk. Rakyat di Kempas adalah affluent dengan izin dan duduknya di dalam Bandaraya Johor Bahru. Dari itu mereka tahu tentang pentingnya pembangunan dilakukan lebih-lebih lagi di negeri yang baru-baru ini menjadi makmur kembali di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang sedia ada. Mereka juga faham mengenai market forces. Kempas hanya bimbang kerana beberapa persoalan dan isu telah dibangkitkan oleh rakyat dan hasil dari suara hati rakyat yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tidak berapa lama dahulu. Maka terpanggillah Kempas untuk mengutarakan kebimbangan rakyat Johor, khususnya dari Kempas yang terletaknya di dalam Bandaraya Johor Bahru. Ada yang berkaitan dengan negeri dan ada yang berkaitan dengan pusat. Tan Sri Speaker, negeri Johor Darul Takzim adalah satu-satunya negeri di semenanjung Malaysia yang mempunyai pesisir pantai di kedua-dua pantai barat dan pantai timur. Kita sedia maklum, zon persepadanan maritime merangkumi had berikut. Bagi pesisiran pantai, iaitu coastal waters dengan izin, ianya merangkumi 3 batu nautika dari pantai. Bagi wilayah laut, zon mengunjur 12 batu nautika dari pantai. Bagi zon contiguous, iaitu zon yang berhampir bertindih antara dua negeri, kawasan mengunjur 24 batu nautika dari pesisiran pantai. Dan zon eksklusif ekonomi, kawasan mengunjur 200 batu nautika dari pantai kecuali melainkan jarak antara dua negara kurang dari 400 batu nautika. Dan dalam kes zon bertindan, persebadanan dibuat berdasarkan prinsip kesamaan ataupun dinyatakan yang jelas dalam perjanjian dua hala negeri. Sudah tentu sebagai pemilik tanah yang berstatus pegangan bebas, syarikat-syarikat asing ini akan menjadikan kawasan mereka sebagai satu wilayah autonomi di bawah penguasaan mereka secara persendirian. Apakah jaminan dari mereka sahaja, jika ada, sudah mencukupi bagi pihak berkuasa untuk memberikan mereka seolah-olah, dan saya ulangi, seolah-olah kuasa autonomi untuk
mentadbir kawasan mereka sendiri, sedangkan kita sedia maklum terdapatnya kebocoran dalam penguatkuasaan keselamatan pesisir pantai selama ini, baik di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Tan Sri, sementara mereka menguasai pesisiran pantai negara kita di selatan Johor, kini sepanjang-panjang projek mereka ditutup dengan hoarding di Danga Bay itu dengan izin. Hanya Allah saja yang tahu apa yang berlaku di dalam kawasan mereka. Tanpa pemantauan pihak berkuasa, kawasan pesisir pantai akan menjadi laluan keluar masuk kepada keberangkalian penyeludupan senjata api, bahan letupan, dadah, manusia dan bahan-bahan tiruan jika pihak berkuasa tiada akses kepada kawasan tersebut. Lori-lori pun keluar masuk tanpa pemeriksaan. Ukuran keselamatan tidak langsung diambil kira, sedangkan pintu masuk kediaman resmi Setiausaha Kerajaan Negeri Johor pun hanya sekadar beberapa meter saja, dan gerbang besar Istana Bukit Sirin pun tidak berapa jauh dari situ. Kempas mendesak agar demi keselamatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan dan rakyat negeri Johor, pihak polis diraja Malaysia dibenarkan meletak pegawai-pegawai anggotanya di dalam kawasan operasi projek-projek sebegini yang berakseskan pesisiran pantai tanpa kawalan polis marin atau APMM. Kalau kita lihat Tan Sri di Danga Bay tu, yang Kempas selalu tengok adalah bot-bot polis dari negeri Singapura yang mengawal. Tak pernah saya tengok polis marin kita ke keselamatan kita ke yang melalu lalang, melainkan di waktu mungkin hari keputeraan ke hari merdeka ke, dia cantikkan dengan lampu-lampu. Tapi bila nak menguasai kawasan tu, saya belum nampak lagi yang mereka buat patrol dengan izin Tan Sri. Jadi ini satu kebimbangan bagi kita, sebab keselamatan dalam negeri adalah utama. Begitu juga dengan kesemua projek-projek yang melibatkan penambakan dan syarikat-syarikat warga asing ini. Kempas percaya bahawa walaupun pihak KPIJ bersama di dalam usaha sama ini, namun pegangan saham mereka adalah kecil dan warga kerja di kesemua projek-projek site itu dengan izin adalah terdiri majoritinya dari orang asing. Tan Sri Speaker, kita mahukan pembangunan, tetapi dalam kegairahan kita hendak membangunkan negeri Johor, kita juga tidak mahu pemaju-pemaju tertentu memikirkan seolah-olah mereka ada kekebalan atau keistimewaan dan tidak perlu mengambil indah atau menghormati jabatan-jabatan dan pegawai-pegawai kerajaan yang menjalankan tugas mereka dengan jujur kerana Allah SWT. Credibility agensi kerajaan berkaitan seperti Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengairan dan Saliran, pihak-pihak berkuasa tempatan, agensi-agensi berkaitan, ketua-ketua jabatan dan kaki tangan secara keseluruhan turut juga tercemar jika proses kelulusan bagi projek-projek pembangunan yang membabitkan syarikat-syarikat pemaju dari China ini dikatakan ataupun dilihat sebagai dibuat secara tergesa-gesa. Syarikat pemaju dari tanah besar China ini juga diberi semacam satu keistimewaan apabila dikatakan membuat special request dengan izin untuk membawa masuk 5,000 pekerja negara asing, negara asal mereka. Ya. Walhal pekerja dari tanah besar China difahamkan tidak tersenarai pun dalam pekerja-pekerja asing untuk sektor pembinaan di negara ini. Difahamkan syarikat ini misalnya sudah pun membina sebuah enclave dengan izin yang mampu memuatkan 3,000 pekerja asing di dalam kawasannya. Kementerian Dalam Negeri jika sahih telah memberikan kelulusan terhadap kemasukan beramai-ramai pekerja warga China ini, perlu memberikan justifikasi dan rasional di sebalik tindakan mereka meluluskan kemasukan warga China untuk bekerja di sektor pembinaan untuk projek-projek yang dilaksanakan oleh syarikat pemaju ini. Apakah juga langkah-langkah atau plan dan waktu untuk menentukan mereka pulang ke negara asal mereka? Kempas amat risau apabila dimaklumkan bahawa ketika ini kita sedang menjadi tuan rumah kepada 6.7 juta pendatang asing. Kerajaan pusat harus memberi penjelasan mengapa seramai ini masih lagi kekal di dalam negara kita sampai kita mengundang lagi beribu-ribu pekerja buruh dari negeri China ke bumi Johor.
Keputusan yang dibuat tanpa perancangan yang baik dari pihak Kementerian Dalam Negeri 10 tahun kebelakang ini akan memudaratkan pemimpin dan rakyat kita di masa hadapan untuk seumur hidup jika tidak benteras dengan pantas dan pada masa ini. Tan Sri Speaker, balik semula ke negeri Johor Darul Takzim. Kehadiran 5,000 pekerja dari tanah besar China ini sama ada sekaligus maupun secara skala akan merubah keseluruhan sistem sosioekonomi, geopolitik dan demografi sekaligus memberi kesan negatif yang hebat dan dahsyat kepada nilai budaya, pegangan dan moral masyarakat tempatan. Kebanjiran 5,000 pekerja dari tanah besar China ini untuk projek ini, misalnya, jika tidak diuruskan secara bersistem serta kawalan keselamatan bersepadu akan menyebabkan terjadinya gejala sosial yang lebih dahsyat di tengah-tengah masyarakat tempatan, dan angka ini tidak termasuk pekerja asing dari China yang akan ditempatkan di tapak-tapak projek dari syarikat-syarikat China yang lain jika mereka juga mahu keistimewaan yang sama. Kita hanya boleh mengharapkan mereka ini dapat menyesuaikan diri dan berasimilisasi dengan budaya kita, tetapi pengalaman dari luar telah menunjukkan sebaliknya akan terjadi. Kehadiran mereka di sini akan meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti tidak bermoral di Bandaraya Johor Bahru. Apakah kesudahannya kelak? Kita akan menjadi minoriti di bumi sendiri jika kehadiran mereka di sini pada skala yang besar. Kita akan menjadi takut untuk hidup di negeri tanah tumpah darah sendiri tanpa jaminan keharmonian dan keselamatan yang kita ada hari ini. Lihatlah apa yang sudah berlaku di negeri jiran kita. 2 dari 5 penduduk Singapura adalah warga asing. Ini telah meletakkan beban yang besar terhadap pekerjaan, perumahan dan infrastruktur dan menimbulkan kebimbangan tentang kecairan identiti bangsa Singapura sendiri. Rakyat Singapura berhadapan dengan krisis identiti yang sudah mula rasa tidak selesa untuk tinggal di negara sendiri sehingga ramai telah pun memutuskan untuk berhijrah ke luar negara. Warga asing ini akan merompak hak-hak orang tempatan apabila memohon status penduduk tetap. Anak-anak mereka mendapat kerakyatan Malaysia, mendapat pendidikan percuma, faedah kesihatan secara percuma dan mereka tidak membayar cukai pendapatan. Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Negara sudah sewajarnya memikirkan implikasi terhadap kemasukan dan kebanjiran warga asing ini sebagai pekerja-pekerja binaan dan juga pembeli unit-unit di projek-projek mewah ini. Seperti yang dikatakan tadi, kita tidak menolak kehadiran mereka sekiranya mereka berada di sini buat seketika waktu. Namun demikian, suatu mekanisme perlu diwujudkan di mana jika anak-anak orang asing ini dilahirkan di sini, mereka tidak boleh diberi kerakyatan secara automatik. Tan Sri Speaker, di antara syarikat pembangunan pesisir pantai, sebagaimana yang kita sedar, ada juga yang sedia akur dan menjaga perbatasan alam sekitar, sehingga ada yang mewujudkan kepulauan mengelilingi kawasan seagrass supaya ianya tidak tercemar. Tetapi ada juga yang menedahkan negeri Johor Darul Takzim kepada bencana akibat perbuatan manusia atau man-made disaster dengan izin. Ribuan ekar kawasan hutan bakau yang menjadi pelindung semula jadi kepada beribu-ribu spesies kehidupan akan musnah. Kawasan ini akan terdedah kepada ombak besar yang akan mengakibatkan bencana berupa banjir kilat dan banjir lumpur. Golongan rakyat Marhain akan menerima kesan terus daripada projek-projek pembangunan pesisir pantai apabila mereka terpaksa berpindah ke kawasan lain. Penghijrahan rakyat tempatan di kawasan bandar berhampiran pesisiran pantai ke kawasan lebih ke pendalaman sudah boleh dilihat dan kemungkinan tekanan kehidupan akan mengakibatkan lebih ramai lagi yang akan mengambil keputusan berhijrah ke kawasan-kawasan kampung dan pendalaman. Di sini, Tan Sri Speaker, di sini Kempas bersyukur di atas keprihatinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana telah mengambil tindakan yang tegas dan pantas menyelamatkan 153 keluarga dari diusir sedemikian rupa tanpa sesen pun pampasan atau tempat alternatif yang diberikan kepada mereka baru-baru ini. Mereka sendiri telah menolak pembangunan. Mereka tidak menolak pembangunan.
Tetapi hari ini mereka boleh tidur malam sambil menunggu penempatan semula bagi mereka yang mana mereka boleh menyewa sambil beli, insya-Allah di kawasan yang sama kalau boleh. Tan Sri Speaker, kerakusan sesetengah pemaju dalam membangunkan sesuatu kawasan tanpa mengambil kira atau menjaga hati orang tempatan juga boleh dilihat apabila kumbahan najis sebesar 18 ekar dari sebuah pembangunan gergasi yang mewah yang mana orang Melayu tidak boleh pun mampu dirancang untuk diletakkan di kawasan perkampungan Melayu yang mana terletaknya 6 buah surau. Sekali lagi, Kempas ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak kerajaan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana perkara ini sudah pun di dalam pemerhatian untuk diambil tindakan sebaik mungkin mengikut kepada jasa baik dan bidang kuasanya, insya-Allah. Alhamdulillah, jaminan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dalam perancangan pembangunan inklusif kerajaan negeri dan mengambil kira penempatan dan participation dengan izin untuk penduduk tempatan khususnya orang Melayu di dalam arus pembangunan yang pesat ini sudah pun terbukti jauh lama lagi sebelum ucapan belanjawan beliau yang disampaikan pada 12 hari bulan mengenai istilah inklusif dalam pembangunan ini. Tan Sri Speaker, jika kita sering mendengar tuntutan pepatah orang putih kepada kerajaan pusat untuk selalu kita biasa dengar walk the talk. Sebaliknya, kerajaan Johor dan Menteri Besar sedang talk his walk kerana beliau telah pun melaksanakan niat murninya lama sebelum beliau mengumumkan hasrat sucinya dalam ucapan bajet untuk melaksanakan pembangunan inklusif ini. Kempas yakin bahawa kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan memastikan bahawa menangani cakupan ketidaksamaan yang mencapah atau the multidimensional nature of inequalities. Dengan izin, penempatan orang Melayu tidak akan dipinggir atau dilonggokkan jauh dari bandar seperti kaum Red Indian di beberapa reservations dengan izin di Amerika Syarikat. Tan Sri Speaker, kita telah dengan bermurah hati memberi tanah-tanah pesisir pantai kita kepada syarikat-syarikat asing ini dengan status hak milik bebas yang membolehkan perpegangan seumur hidup, malah boleh dikatakan sampai kiamat. Sedangkan tanah-tanah kurnia yang diberikan kepada pesara-pesara dan pegawai-pegawai kerajaan dan orang-orang tempatan misalnya masih lagi berstatus pajakan ataupun leasehold dengan izin. Kempas sedar bahawa mereka telah membayar premium yang merupakan hanya one-off payment dengan izin. Dan ada juga akta pengambilan balik yang boleh dikenakan ke atas pemaju-pemaju ini. Tetapi apabila pembangunan telah pun sedia ada sepanjang 46 km di pesisiran pantai kita nanti, saya jamin bahawa kerajaan negeri tidak akan mampu untuk membayar pampasan pengambil alihan demikian. Lebih-lebih lagi apabila nilai keseluruhannya akan menjangkau berpuluh bilion ringgit kelak. Memandangkan bangsa asing itu yang tidak ada jasa walau sebesar zarah pun kepada rakyat dan negeri kita, diberi status hak milik kekal ke atas beribu-ribu ekar tanah di bawah jajahan dan takluk negeri Johor. Kempas dengan rendah hati dan memohon belas ihsan dan pertimbangan dari kerajaan agar dianugerahkan juga status hak milik bebas ke atas tanah-tanah kurnia kepada pegawai-pegawai kerajaan sama ada pesara maupun yang sedang berkhidmat yang seumur hidup mereka telah memberikan sumpah taat setia kepada Allah SWT, Duli Yang Maha Mulia Sultan dan negeri Johor dengan bersyarat ianya tidak boleh dipindah milik kepada bangsa asing. Tan Sri Speaker, terlajak perahu boleh diundur, terlajak perkataan dan perbuatan masih boleh dimaafkan, insya-Allah. Tetapi bila kita sudah terlajak dalam menganugerahkan tanah berstatus hak milik bebas kepada orang asing, akan terjuallah sebahagian dari jajahan dan takluk negeri Johor Darul Takzim yang kita kasihi ini. Apa yang kita mahu adalah untuk meluaskan kuasa kita dan bukan berkongsi atau kehilangan kuasa kepada pihak-pihak yang lebih berpengaruh di wilayah-wilayah tersebut seperti negeri China dan Singapura di bumi kita sendiri. Barang dijauhkan Allah. Kesimpulannya, Tan Sri Speaker, walaupun demikian, Kempas menyokong dan percaya penuh di atas segala perancangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan kerajaan untuk menjadikan negeri Johor ini sebagai metropolis dan economic powerhouse in Southeast Asia
dengan izin, dengan ketentuan keselamatan, darjat dan martabat kerajaan dan rakyat negeri Johor dipelihara bersama. Akhir kalam, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana diberikan kesempatan ini. Hanya Allah Subhanahu Taala dan rakyatlah yang telah meletakkan kita semua di sini untuk menabur jasa dan bakti kepada Johor Darul Takzim. Kempas berdoa agar amanah dan mandat yang diberikan kepada kita di dalam Dewan yang mulia ini akan disempurnakan dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab mewakili rakyat di seluruh bumi Johor. Sekali lagi saya melafazkan dengan penuh takzim, ikhlas dan penuh keyakinan bahawa kerajaan yang saya wakili ini adalah sebenar-benarnya kerajaan dari rakyat, oleh rakyat, demi Allah, untuk raja dan negara. Kempas mohon nyokong. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kempas.